Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 8 Oktober 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita. Pemuliharaan hutan akan terus menjadi fokus utama Kerajaan Sarawak dalam memastikan aset bernilai itu terus terpelihara dan seimbang dengan pembangunan yang rancak dilaksanakan untuk keperluan rakyat. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh, usaha itu juga merupakan salah satu dari 7 strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang memfokuskan usaha melestarikan alam sekitar. Ini merupakan satu pendekatan kerajaan negeri Sarawak, satu daripada 7 trust post-COVID initiative yang diletakkan oleh yang Amat Menteri Penghijauan negeri Sarawak. Sebenarnya di bawah post-COVID initiative ialah melestarikan alam sekitar kita. Dalam kita membangunkan negara negeri kita juga memberi penekanan yang sama pada untuk memastikan projek-projek atau aktiviti yang kita jalankan selari dengan alam sekitar tempat. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pelancaran program Litour di Restoration Greening Sarawak's Campaign peringkat wilayah Sarike sempena sambutan Hari Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak Jabatan Hutan Sarawak 2021 pada Khamis. Tambah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang itu lagi, program anjuran Jabatan Hutan Sarawak itu merupakan jelajah untuk memberi penerangan kepada masyarakat mengenai inisiatif dilaksanakan Kerajaan Sarawak. Jadi, inisiatif yang diambilkan oleh Kerajaan Negeri melalui Jabatan Hutan ini merupakan manifestasi pembangunan ini dan dibantu oleh peruntukan yang mencukupi oleh Kementerian KETSA di Manajur dan juga Kementerian Muda di Sarawak ini. Dan dengan kepimpinan Datuk Hamid oleh para ini, insyaAllah kita akan mencapai selamat tujuan. Dan program ini merupakan program jelajah restoration supaya untuk memberi penerangan kepada terutama sekali pada masyarakat setempat supaya mereka embrace, menerima sebagai satu daripada program mereka juga. Sementara itu, Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdin Mohamad dalam ucapan aluannya berkata pihaknya mensasarkan untuk menanam anggaran 35 juta pokok dalam tempoh 5 tahun. Dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, kita telah melancarkan satu agenda besar untuk negeri Sarawak, iaitu untuk regreen, untuk menghijaukan balik kawasan-kawasan hutan dengan penanaman pokok. So, kita mempunyai target dalam rancangan Malaysia yang ke-12 ini untuk menanam sekurang-kurangnya 35 juta pokok 5 tahun. So, that's dalam 1 tahun kita kena tanam 7 juta pokok. 7 juta pokok. It's not easy task lah kalau kita tidak ada usaha ke arah tersebut. Sebab itu kami di Jabatan Hutan telah pun merangka untuk melaksanakan kerja-kerja ini di seluruh negeri Sarawak. Tambah beliau, program jelajah itu diadakan untuk mengajak masyarakat bersama-sama dengan Jabatan Hutan Sarawak mencapai visi tersebut. Sementara itu, pada Rabu, Datuk Len Talif Saleh turun padang untuk menyaksikan penyerahan projek naik taraf Jalan Ban dari Rumah Bangga ke Rumah Saung, Kampung Sebayang daerah Tanjung Manis. Penyerahan tersebut telah disempurnakan Pegawai Jabatan Saliran dan Pengairan JPS Sarawak Anwar Mahasir kepada tuai Rumah Saung. Projek transformasi luar bandar RTP sepanjang 1.3 km dengan kos sebanyak RM350,000 itu telah siap sepenuhnya dan merupakan projek kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS bagi kemudahan penduduk di Sebayang dan Tusuk. Manakala projek lain yang telah dilaksanakan ialah naik taraf Jalan Ban dari persimpangan Rumah Baki ke Rumah Joni bernilai RM150,000 dan naik taraf Jalan Ban dan penyediaan tapak baru Rumah Lemah bernilai RM250,000. Pada masa yang sama, projek tempat letak kereta Dewan Serbaguna Kampung Sebayang dan Menara Telekomunikasi juga sedang rancak dilaksanakan. Terdahulu, Datuk Len telah mengatakan perjumpaan bersama ahli jawatan kuasa Lembaga Kebajikan Islam Kuala Rajang bertempat di Pusat Hikmat Kuala Rajang.
Beliau telah menyampaikan sumbangan khas pendidikan kepada 14 anak-anak penduduk Kuala Rejang yang berjaya menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Berita diteruskan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok merangka pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Sarike, Datuk Seri Huang Tiong Si telah menghadiri majlis sesi dialog Persatuan Pedagang Sarang Burung Bahagian Sarike bersama Sarawak Forestry Corporation SFC di Family Inn Hotel pada Khamis. Majlis tersebut bertujuan membantu meningkatkan persefahaman dan tahap pengurusan persatuan berikutan aduan orang ramai yang mendakwa premis burung layang-layang yang ada di pusat bandar mengakibatkan bunyi bising dan persekitaran yang kotor. Beliau berharap dengan adanya majlis tersebut bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah, malah boleh berkongsi maklumat kepada semua yang hadir. Datuk Seri Huang turut menyeru agar pengusaha rumah burung bekerjasama dengan kerajaan untuk sama-sama mengatasi masalah aduan rakyat serta menyeru semua mematuhi undang-undang dan tidak melanggar peraturan yang ditetapkan kerajaan. Dalam perkembangan berkaitan, persatuan tersebut juga memberi kerjasama penuh terhadap arahan SFC supaya mereka menghentikan sementara operasi dalam tempoh 2 bulan. Sementara itu, pengerusi Persatuan Pedagang Sarang Burung Bahagian Sarike, Wong Hua Ting, berharap perniagaan sarang burung dapat meneruskan kesinambungan operasi melalui perbincangan dan permuafakatan supaya mereka terus mampu bertahan untuk meningkatkan pendapatan sekaligus membawa pembangunan ekonomi kepada Sarike dan Sarawak secara amnya. Selanjutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas, Datuk Ambrose Belikau Enturan telah menyalurkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM242,000 kepada 24 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Beliau yang diwakili Kaunselor Zuli Ambrose menyampaikan cek MRP tersebut kepada penerima di Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Katibas pada Khamis. Penyerahan cek tersebut dijalankan secara berperingkat dan mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan menghadkan jumlah kehadiran penerima dalam satu-satu masa. Dalam pada itu, penerima juga diharapkan dapat menggunakan geran tersebut dengan baik demi manfaat bersama. Berita seterusnya, sebanyak RM500,000 peruntukan projek transformasi luar bandar RTP telah diagihkan kepada penduduk rumah Abak Ningkan Sarik pada Rabu bagi projek pelebaran jalan ke rumah panjang tersebut. Penyerahan projek pelebaran yang bermula pada 2 Ogos 2021 yang lepas telah diserahkan kontraktor Liana Jaya Enterprise Amir Zainal kepada Wakil Tuai Rumah Panjang Empangga Alok yang disaksikan Pegawai Daerah Sarike Christopher Rangau. Dengan pelebaran jalan tersebut, penduduk setempat dapat memanfaatkan serta memberikan kemudahan kepada penduduk untuk meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk di kawasan tersebut. Selanjutnya, program ziarah UKAS terus dilaksanakan di Kampung Melayu Stampin Resettlement Scheme pada Rabu. Dalam program tersebut, agihan bantuan bakul makanan diagihkan kepada penduduk di kawasan kampung berkenaan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan JKKK Kampung Melayu Stampin. Simbolik penyerahan bantuan berjalan lancar dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Penerima bantuan merakamkan penghargaan kepada pihak Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS yang telah mengadakan program tersebut dengan jayanya meskipun 2 kali ditunda akibat kekangan pandemik COVID-19. Berikut pula, keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membenarkan orang awam merentas daerah tanpa perlu permit dari Polis Diraja Malaysia PDRM berkuat kuasa pada 6 Oktober telah mendapat respons positif daripada pelbagai pihak terutama dari sektor pengangkutan awam. Rata-rata mereka yang ditemui melahirkan rasa syukur dengan keputusan terbaru kerajaan itu. Ikuti temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama beberapa orang awam dan pemandu bas di sekitar Kuching pada Khamis. Kerajaan dah benarkan kita merentas daerah nak. Kami ada family dengan kawan kat Miri. So kini kami bolehlah merentas daerah dengan mudah. Mungkin dalam minggu depan kami boleh dalam visit family pasal beramah tamah, boleh mengikatkan silaturahim antara family dengan rakan-rakan. Si perlu jumpa polis lagi lah. Rasa nak berjumpa dengan anak cucu lah. Lama saya dah berjumpa apa. Mungkin dalam masa 2-3 hari lah kami pergi Asajaya lah. Jadi saya ni sebagai pemandu bas yang bawa penumpang lintas daerah. Syukur juga alhamdulillah juga lah kerana dapat semua penumpang dapat bergerak melimpah daerah dari Kuching ke Serian
Sian kah, Siaman kah, semualah selagi bas ekspres kah, terutama dah yang bas Jalan Kuching Serian lah. Terima kasihlah atas kerajaan negeri lah membenarkan orang awam dapat melintas daerah juga lah. Seterusnya, laporan harian COVID-19. Sarawak mencatatkan 1,413 kes baharu positif COVID-19, meningkatkan jumlah kumulatif kepada 221,042. Menerusi kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Khamis, sebanyak 98.16% merupakan kategori klinikal 1 dan 2, manakala 1.84% adalah kategori klinikal 3, 4 dan 5. Berikut merupakan pecahan kes COVID-19 baharu mengikut daerah. Sementara itu, 20 kematian turut dilaporkan akibat COVID-19 melibatkan individu yang berumur dalam lingkungan 38 sehingga 83 tahun yang mempunyai sejarah komorbid. Turut diisytiharkan kluster Tembok Sri Aman, kluster Teluk Batu Meradong, kluster Sungai Segan Bintulu dan kluster Suchong Balu Julau tamat setelah tiada kes baharu dikesan dalam tempoh 28 hari yang lepas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya VVM Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video mengenai panduan menggunakan COVID-19 Rapid Antigen Test dan patuhilah segala SOP yang kerajaan tetapkan. Kita jaga kita. Salam UKAS. Panduan menggunakan COVID-19 Rapid Antigen Test. Kit ini mengandungi panduan pengguna, bekas reagen, corong, penutup dan kit ujian. Bilas mulut anda dengan air 30 minit sebelum menjalankan ujian dan jangan makan, jangan minum atau minum minuman beralkohol serta jangan merokok sebelum ujian. Buka penutup bekas reagen. Cantumkan corong dengan bekas reagen. Ludahkan air liur anda sehingga ia mencapai 1/4 bekas reagen. Tidak mengapa jika air liur anda telah melebihi 1/4 bekas reagen. Keluarkan corong dari bekas reagen dan pasangkan penutup. Tekan sebanyak 20 kali. Goncangkan 20 kali. Keluarkan ujian kit dari bungkusan. Titiskan 4 titisan dalam ujian kit. Tunggu sehingga 15 minit. Bandingkan keputusan ujian kit dengan panduan pengguna. Sekiranya positif, 2 jalur berwarna akan muncul. 1 di garisan kawalan C dan 1 di garisan ujian T. Perhatikan garis T dengan teliti. Sebarang garis samar atau kelihatan jelas menunjukkan positif untuk jangkitan SARS-CoV-2. Apa yang perlu anda lakukan? Segera berjumpa dengan petugas kesihatan. Ujian molekul tambahan seperti ujian PCR mungkin diperlukan untuk mengesahkan keputusan anda. Petugas kesihatan akan menentukan cara terbaik untuk merawat anda berdasarkan kepada keputusan ujian, sejarah perubatan dan gejala. Anda harus mengasingkan diri untuk mencegah penyebaran virus kepada orang lain. Sekiranya negatif, hanya 1 jalur berwarna di garisan kawalan C yang kelihatan. Ini menunjukkan bahawa antigen virus SARS-CoV-2 tidak dikesan. Keputusan adalah tiada jangkitan COVID-19. Sekiranya tidak sah, tiada sebarang garisan pada kit kelihatan atau garisan ujian T kelihatan pada kit. Apa yang perlu anda lakukan? Anda harus mengulangi ujian dengan menggunakan kaset ujian yang baru.